Ya, selamat datang ke Lepak Let's Kopak Podcast bersama saya Ainun Nano dan juga Ashila Putri, Faris Daniel. Ija. ya, selamat datang kepada Ashila Putri, Ija dan juga Faris. Baik, hari ini kita ada sembang podcast dengan bertajuk Bakat di Sebalik Tabir. Tepuk tangan. Yes. Okay. Susah mesin ni first time. Faham. Okey, mungkin Ashila boleh perkenalkan diri? Okey, jadi nama saya Ashila Putri. Saya adalah pelakon suara Upin dan Ipin. Tak percayalah, cuba demo sikit suara Upin dan Ipin. Hai, nama saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul? Wow, tepuk tangan. Okey, Sheila boleh cerita sekarang belajar buat apa sekarang? So sekarang ni Sheila belajar di Multimedia University Cyberjaya. Sheila ambil course Advertising Design. Dah berapa lama dah study tu? Sekarang ni Sheila dah tengah intern. Intern? Dah ada kerja dah sekarang. Oh, dah ada kerja dah. Alhamdulillah, dan Sheila berumur 22 tahun. Okey. Terusnya di Farid. Boleh perkenalkan? Nama saya Muhammad Faris Daniel dan saya memegang watak Ihsan dalam Upin dan Ipin. Kita tak percaya. Teruskan cuba demo. Bangun! Selamat pagi cikgu! Oh, yeah. Belajar dekat mana sekarang? Saya belajar dekat UiTM Shah Alam. Saya ambil jurusan Advertising. Periklanan. Ya, betul. Bukan Saya berumur 21 tahun sekarang. tahun. Ya. Periklanan. Abang dengar perikanan tadi. Perikanan lain. Periklanan. Nelayan. Periklanan. Okay. So di sebelah Ihsan kita ada seorang lagi yang dia memang misteri sikit misteri. Siapakah dia kan? Kita tak jarang kenal dia kan. Okay. Siapakah situ? Okay, nama saya Ija. Saya memegang watak pelakon suara Upin Ipin in English. Cuba demo sikit yang bahasa English ni. English. Hi, I'm Upin and this is my twin Ipin. Yes. And this is a story about us. Yeah. So belajar dekat mana? Ija belajar dekat Les Kopak Animation Academy. So Ambil- Les Kopak ni dia bukan ada animation, dia ada academy juga. Oh, ada akademi. Ya, betul. So ambil course apa? Creative Business. Apa benda creative business tu? Creative Business ni dia course business, tapi Les Kopak Animation Academy ni dia lain sikit. Dia ada tambah creative business. Dia sama macam business course lain yang dekat ada yang dekat universiti lain kan. Tapi dekat LCAA ni dia lain sikit je. Ada tambah satu subjek yang course business di college lain tak ada. Oh, maksudnya dia apa? Ada. Business untuk business animation tu? Bukan macam tu ke? Lebih kurang macam tu. Dia more to business yang kreatif. Gitu. Creative side. Jadi sekarang umur berapa tahun? 20. 20. Tadi berapa tadi? 20? 22. 22? 21. 20, 21, 22. Menangga kan? Abang tempat sambil 23 lah. Kita balik. Tiga. Bukan. Okey, tajuk kita pada hari ni, podcast kita adalah Bakat di Sebalik Tabir. Okay, kita adakan sesi podcast ni untuk mencungkil cerita-cerita bakat-bakat anda di sebalik tabir. Okay, biasanya kalau kita tengok pelakon, kita kenal pelakon. Pelawak kita kenal pelawak. Tapi pelakon suara biasanya kita dengar suara sahaja. Tapi hari ni kita boleh berjumpa. Mungkin orang ramai dah tengok berjumpa dekat carnival ke mana-mana kan. Ada keluar dekat TV end credit tu kan. Tapi hari ni tak apa, kita tengok lagi sebab yang ni yang terkini. Tahun 2002. Bulan 2022. 2022. Apa sebut berapa tadi? 2022. Tadi abang sebut 2002. 2002 2002 tu saya baru lahir. Ya ke? Ya. Abang dah tua lah. Tidak Okey. dinafikan lah. Itulah. Macam mana bunyi sedih. Okey, kita tahu Esa adalah pelakon suara untuk Ihsan pula. Faris adalah pelakon suara untuk Ihsan. Misalnya. Bersama kita adalah Sheila Putri yang berlakon suara Upin dan Ipin. Tapi kita ada Ija yang merupakan adalah dubber dipanggil istilah Yes, dia. Sebab kalau Sheila biasanya kalau dia rekod, apa beza Sheila dengan Ija punya recording? Okay, so pada Sheila, Sheila adalah pelakon suara Upin dan Ipin. So Sheila dapat skrip yang from scratch lah. Jadi ada skrip, tak ada kartun lagi. So Sheila kena acting sesuai dengan kartun tu lah.
dengan animasi Upin Ipin tu. Oh, tak ada apa-apa video pun. Tak ada apa-apa video. So sebab tu kita ada audio director yang direct Sheila dan bagi guidance kat Sheila macam mana Sheila nak kena acting, macam mana Sheila nak kena berlakon, mengikut kesesuaian dengan emosi ataupun situasi dalam animasi tu lah sendiri. Itu pada Sheila untuk pelakon suara lah. Dan dubbing ni Tak adalah apa, double kita bagi dia cerita. betul. Okay. Apa beza pula recording suara macam Acila dengan beza dengan Ija? Kalau macam English, dia dah ada animation kan, Malay. So English ni just baca skrip je, kira macam translate balik Malay to English. So dia tak sesusah Sheila lah. Yo, kerja paling susah lah. Sama je susah dia. Susah juga. Susah. Sama lah, sama dia punya. Sama je. So memang tak pernah ada sesi yang maksudnya dia ada video, tak pernah lah. Ada juga yang ada video. Tapi kadang ada yang diorang kena open script. Jadi kita bacalah. Audio director akan guide, kita akan ikut. Pendek ni dia panjang dia 5 minit. Saya kerja senang sikit. So nampaklah perbezaan dia. Sheila dia perlu hayati walaupun benda tak nampak lagi. So double dia senang je. Cuma nak kena praktiskan cakap bahasa Inggeris lah. So guna logat mana tu guna bahasa Inggeris tu? Lorat English lah. Tak ada British accent. Tak ada British, tak ada. Break it, tak ada. Dia ada. Tak ada. Maksudnya dia guna istilah apa? Malay English apa? Malay English. Malay English. Supaya budak-budak faham lah. Tak percayalah Manglish tu. Macam ni contoh Manglish tu? Hi, I'm Upin and this is my twin Ipin. Yes. And this is story about us. Wow. Dia simple je. Dia tak ada macam British tak ada. Dengar macam American. Maybe ada lah slang. Sebab kalau Manglish dia bunyi macam ni. Macam mana? Hi, Hi, I'm Upin. Saya itu kan Jawa. Jawa? Jawa. Alamak. Cuba Ehsan try ada buat bahasa Inggeris juga? Saya untuk English saya juga. Ya. Cuba dengar accent English tu. Ihsan English kejap. Hello, I'm Ihsan. Tu je lah kita bagi sikit. Kalau English punya tak ingat skrip. Buat yang good morning tu. Good morning. Ya. Trademark. Okay. Stand up. Good morning to you, teacher. Wah, kita tepuk tangan. Yeah. Tapi macam Ija yang buat bahasa Inggeris sebelum ni bukan Ija kan, memang Sheila sendiri yang buat bahasa Inggeris kan. Sebab apa kan Upin Ipin ni dia karakter dia banyak. So kalau ada a few project lain, sebab tu kita kena ikutlah kesenangan kepada dua pihak lah. Sheila pun kerja jadi laju, bila ada bantu macam Ija, Saya pembantu dia. Ya, betul. Jadi sebagai Lekopak Production ni memang banyak projek. Semua orang nak kan. Macam-macam nak masuk. Sampai UPP kita terpaksa split. Okay, yang ni kita fokus dia buat bahasa Melayu. Yang ni kita boleh buat bahasa Inggeris. Dan kita boleh deliver kerja dengan cepat. Abang puji-puji ni mantul gaji naik. Okay, kita cerita pasal pengalaman. Pengalaman. Okay, macam Acila, sejak bila bermula buat untuk UPP tu? Sheila officially start umur 10 tahun. Macam mana datang wahyu masa 10 tahun tu? Lalu orang panggil ke ataupun ada uji bakat ke? Sheila pergi juga audition sebab sebenarnya ayah Sheila dengan Tuan Haji Burhanuddin memang kenalan lah, sebab ayah Sheila pun dalam industri animasi industri juga. So jadi sebab dah kenal macam tu, so datanglah ada audition. Time tu pun memang tengah ada open audition, so Sheila cuba je lah kan, why not. Time tu pun Sheila budak kecil lagi, suara dah memang sama dengan Upin. So jadi 10 tahun 10 tahun masa tu. Ada Chan anak aku sebab abang pun kawan dengan Uncle Haji Burhanuddin tu, memang kenal. Boleh. Abang ada Kenal gambar sangat kalau kan? nak tengok, ada gambar dengan dia. Memang rapat Ada, kan? memang rapat. Okay, tu Acila, macam mana dengan Faris? Bila bermula tu? Saya pun bermula masa saya berumur 10 tahun. 10 tahun juga? 10 tahun Memang juga. waktu umur matang ni 10 tahun Ya. Anak aku baru 7 tahun ni. Ada 3 tahun lagi kena berlatih. Boleh. Boleh? Okay, terus lepas tu? Lepas tu masa tu kebetulan yang saya bukanlah yang former buat suara Ihsan. Okay. So sebelum ni ada Syahmi, dia buat suara Ihsan originally lah. Lepas tu time tu suara dia dah dewasa. So suara dia dah berubah. Jadi saya pun audition lah untuk watak Ihsan. Lepas tu dapat. Alhamdulillah Tapi dapat. sekarang dah rezeki. dewasa, sekarang dikira dah dewasa. Tapi kenapa tak ada? Sebab saya tak menggunakan suara asal. Saya kena tekan sikit suara saya. Kau kena tekan Kena tekan sikit. Oh, menarik. Sama lah.
Sama dengan Sheila juga kan. Macam abang macam sekarang ni kan. Abang guna suara lain. Abang ada suara original tapi yang ni memang abang tekan susah-susah payah lah ni. Nak dapatkan suara ya. I don't know. Ya benar. Kau suara original macam mana? Okay, macam ni dengan Ija pula. Macam mana bermulanya peristiwa? Ija punya ni lain sikit. Lain sikit. Okay, Ija start umur 11 tahun. Masa Ija dapat tawaran tu umur Ija 10 tahun. Tapi masa tu bila dah hujung-hujung tahun kan. Start dengan umur 11 tahun. Maksudnya masih 10 tahun cuba di hujung-hujung. Dia dah hujung tahun. Masa tu Ija sebenarnya tak terlintas langsung tau nak jadi pelakon suara ke, ada bakat buat suara Pipin ke. Masa tu Ija pergi karnival Raudah di Hatiku. And then ada host ni, dia tanya siapa suka tengok cerita kartun TV9. Lepas tu saya cakap lah, saya. Lepas tu dia kata, adik suka tengok cerita apa? Cakap lah, saya suka tengok Upipin. Lepas tu dia kata, pandai buat suara Upipin? Lepas tu saya cakap lah, pandai. Lepas tu Ija buat lah yang Assalamualaikum, Atuk, Atuk, yang tu. And then tiba-tiba ada seorang abang ni from Les Kopak. Lambat. Tengok siapa yang besen. Abang tu, dia bawa maskot Pipin kan. Lepas tu dia tanya, adik buat suara Pipin tadi? Oh, abang dari syarikat Les Kopak. Kita orang tengah cari pelakon suara Pipin. Lebih kurang macam tu lah. And then macam lepas tu dia minta nombor telefon. And then dalam 2-3 hari tu dia call suruh datang audition kan. So datang. And then alhamdulillah dapat baca skrip semua menggunakan suara Pipin. 11 tahun kau tak baca skrip tak tahulah. Lepas tu start dari situ lah dapat. Dia macam durian runtuh lah masa tu. Tak expect langsung pun dapat jadi pelakon suara. Oh yeah. Ya, semua maksudnya rezeki masing-masing. Betul. Nak cerita pasal rezeki tu sampai ke besar semua. Dapat lagi kerja dengan Les Kopak. Abang umur 20 lebih baru dapat kerja Les Kopak ni. Orang 10 tahun dah dapat kerja dah. Setia pula tu. Sampai sekarang. Daripada kecil je. Ya, itu macam mana bermulanya lah kan. So pengalaman maksudnya masa kecil-kecil. So boleh cerita kita mula dengan Faris dulu. Pengalaman. Pengalaman masa kecil. So masa dulu-dulu saya rasa lebih senang lah nak buat suara Ihsan sebab macam saya pun dah meningkat dewasa kan. Ya ke? Tak tahu abang macam dulu abang rasa kecil. Saya rasa dulu lagi rendah daripada abang. I know sekarang saya dah tinggi dah. Kasut dia macam kasut dia. tak boleh tunjuk. Okay. So masa dulu lebih senang sebab suara saya lebih senang nak tune tu ke suara Ihsan. So sekarang saya ada kesukaran sikit lah untuk buat sebab kadang tak boleh tahan lama. Tak boleh tahan lama? Tak boleh tahan lama. Dia kena macam saya kena minum air lah. Oh, abang dulu minum air kena bahan lah. Faham kenapa? Macam nak rekod suara sikit je tapi minum air banyak. Tapi lisan lain lah kan. So itu ada lagi? Apa ada nak cerita? Ada tapi macam macam sekarang pun kalau contoh saya buat suara Ihsan, kadang macam kalau saya buat dia macam dah tak sama sangat tau. Diorang kena edit sikit, pitch kan. Edit sikit, pitch kan suara saya supaya dapat balik macam karakter budak-budak dulu. Macam tu. Okay, Sheila ada cerita pengalaman masa daripada kecil dengan beza dengan sekarang. Sekarang senang je, dulu bukan main susah lagi. Rasanya Sheila sama dengan Faris kot. Suara dulu Sheila cakap biasa pun dah Pipin, tapi sekarang ni Sheila kena acting lagi supaya suara Sheila tu kecil dan dapatlah dengan gaya budak-budak tu. Kalau sekarang kita cakap lebih jelas. Tapi kalau untuk karakter budak-budak dia ada macam bunyi budak-budak cakap manja-manja sikit macam tu. Tapi still suara Pipin lah macam tu. Faham juga abang pernah lalu sikit sesi tengok orang buat kan. Susah ulang 5-6 kali. Putus asa pun ada kadang kan. Cukup nasib baik bukan aku yang sebut yang ni kan. Macam mana Sheila masa kecil-kecil dah okey lah. Masa kecil-kecil betul. Macam abang ni cakap sebab tu kita ada audio team kan. Audio team ni lah sebenarnya yang banyak membantu kita orang untuk deliver dengan betul. Deliver dengan baik. Masa Sheila kecil tu mungkin banyaklah gelak Sheila tak reti sangat. Gelak tak reti? Gelak bunyi fake gila kan. So Sheila kena cuba belajar lah kat rumah. Kita sendiri kena practice untuk bunyi gelak tahu tu bunyi nangis. Bila Sheila dah besar sikit baru ada Upipin nangis. Masa kecil-kecil tak ada sangat. Bila Sheila dah besar sikit dah ada Upipin start cuba menangis. So Sheila kena buat suara tu seolah-olah Sheila memang tengah menangis. Bunyi budak-budak menangis. Bukan menangis saja budak-budak. Nak cuba dengar bunyi yang gelak fake. Yang gelak fake ke gelak Upipin ni? Gelak Upipin masa yang susah nak buat kecil-kecil tu. Sekarang dah ada. Dah kena jadi. Kita akan jadi yang fake tu. Kalau nak buat yang betul tu boleh. Ija, macam mana dengan Ija?
Ija. Okay, masa Ke sekarang pun macam saya memang senang ke. Saya korek-korek tekak ni pun dah. tak. Oh tak, kira susah juga. Dululah susah. Dulu kan kat rumah cakap bahasa Melayu kan. Tiba-tiba datang kena buat record in English. Macam mana lah. Oh, it's very hard. Very hard. Sampai terkeluar slang Kelantan. Ya. Tengah record kan in English, tiba-tiba slang Kelantan. Sebab Ija kan orang Kelantan. Lepas tu dululah, sekarang dah okey. Lepas tu dulu masa awal record ada macam coach tau. Ada apa orang panggil like Coach yang pegang whistle tu. bukan. Coach lain. Dia tolong cakap dulu and then baru Ija cakap balik. Macam tu lah. And then sekarang dah tak perlu coach dah. Ya, semua dah terror dah. Sebab apa tengok macam sesi tu kan. Sangkut lah rambut. So sesi tu ada, ayat dia senang je kan. Hai apa khabar. Tapi daripada hai apa khabar tu, dia boleh sebut sampai 5-6 jenis lenggok. Betul. Kadang-kadang hai yang panjang. Apa khabar pendek. Kadang hai apa panjang khabar pendek. Ya Allah, susahnya kan. Lagi-lagi Upin Ipin kan ada 2 orang. So kita kena buat berbeza lah. Dia punya tu. So dia ada kekeliruan watak je, tak ada lah? Tak ada pun sebenarnya. Tak ada Tapi Ipin tu adalah suara dia kecil sikit. And dia lebih manja kan. Itu pengalaman masa sesi rakaman lah. Okay, bila dah jadi je pelakon suara Upin, mesti ada kita masa tu semua orang dah start sekolah. Macam mana kawan-kawan dekat sekolah tu? Macam Sheila kawan-kawan tahulah sebab diorang pun tengok Upin juga masa sekolah rendah lah, especially sebab semua orang pun tengok. Diorang tahu sebab tengok nama dekat end credit ke atau? Tengok nama kakak dia. Oh, kenal nama diorang dah baca dah rupanya Dan tu sebab diorang baca yang kredit tu sekali nampak muka sebab kredit kan ada gambar muka. Ada gambar abang pun ada masa tu. So, Watak apa tu bang? Oh, bukan watak, itu yang end credit yang semua staff ada masa tu. Betul. Macam tu lah. So macam Sheila, awak kau yang jadi Upin tu. So Sheila macam betul. So macam mana kehidupan masa mula dikenali tu kan? Cuba buat ada je tu. Betul. Sheila memang kena sentiasa lah. Kalau jumpa Sheila je orang suruh buat suara Upin. Sesi pertama dia adalah RM200. So sesi tu kita charge Tak ada RM5,000. Sheila tak cari. Tak charge? Free of charge. Macam mana dengan Faris? Saya masa sekolah dulu pun samalah. Sebab Ihsan kan dalam Upin Ipin dia anak manja, anak daddy. So kat Intan sekolah Payung. nama panggilan saya Intan Payung. Cikgu-cikgu panggil Intan Payung, kawan-kawan panggil Intan Payung. So maksudnya bila masa pergi sekolah tu Ihsan terus automatik jadi ketua kelas lah? Kadang memang disuruh. Disuruh? Jadi saya pun dengan rela hati. Tak rela hati. Tak rela hati tak jadi rela ketua hati kelas. terpaksa jadi ketua kelas. Ya betul. Jadi ketua kelas tu sebagai apa? Untuk yang ucap selamat pagi je ke atau kena pergi hantar buku ke bilik guru sekali? Dua-dua kena buat. Dua-dua Saya kena fikir buat. Kena ucap je kan. Tapi tidak. Kena buat juga. Kena buat kerja-kerja. Kena hantar itu, kena hantar ini. Kena dengan Ija. Ija sebab Ija double. So Ija tak ada dalam kredit. Oh tak ada kredit. So orang tak selamat tahu. lah. Selamat. Selamat. Okay, tapi tak selamat juga. Tak selamat juga. Sebab kawan-kawan rapat tahulah macam parent, kawan-kawan rapat. Melalui apa? IG story masa tu? Masa tu tak ada. Lepas tu dia macam mulut ke mulut lah. Mulut ke mulut mulut macam ke tu lah. mulut. So, tapi ada juga yang suruh buat suara kan. Macam buat lah. Buat juga? Bayar. Macam tu. Bukan ada payment. Side income. Itu sekolah. Bila masuk lepas sekolah, IPT. IPT lagi lah dah terkenal. Ni yang kenal kan. Dah keluar akredit semua, dah keluar Carnival, dah keluar TV lah, macam-macam keluar kan. So macam mana di IPT pula masa tu? Sheila ni sebenarnya jenis yang memang pemalu lah. Pemalu dari segi especially pelakon suara belakang kan, tabir je. Tabir. Kalau takbir raya. So abang nyanyilah sikit bergemata. Okey. Dah habis. Bila jadi voice actor ni tak expect orang tahu kan. Bila dah masuk universiti pun tak expect orang tahu. Tapi ada juga dalam pada tu ada juga orang yang tahu. So masa tu sebenarnya kalau ikutkan dalam universiti Sheila tu sebab ada orang panggil Sheila untuk buat dekat depan orang ramai. Dia tak payment tak? Nervous je tapi Sheila buat juga. Tak payment tak? Dia macam sesi denda kan. Tapi sebenarnya bukan denda kan. Kita kata awak ni selalu ponting kelas apa semua tak ni. Kita panggil ke depan untuk apa? Untuk demo suara, suara. Macam mana dengan Ihsan? Saya kat Ihsan IPT. Faris. Memang macam tak boleh sebab daripada kecil Ihsan, memang Ihsan betul. ada. Dia dah sinonim sangat dah. Masa saya masuk uni, jadi tak adalah ramai sangat orang tahu, cuma adalah beberapa. Tapi benda tu dia nanti dari mulut ke mulut lah sampai menyampai. So ada juga orang tahu, kalau suruh buat pun saya
kena ikut situasi. Kadang saya akan selagi boleh elak, saya akan cuba elak. Sebab sebab suara saya kalau Ihsan tu dia macam lain sikit. So agak malu kalau contohnya macam tak sama sangat. Dia kena diedit dulu. Besar-besar ni banyak juga cabaran dia. Betul. So macam mana dengan Ija? Macam mana? Belajar dekat IPT kan? Maksudnya dekat mana ni belajar? Ija belajar. Ija belajar dekat Leskopak Animation Academy. Ya, kita ada Leskopak Nampak tak setia? Academy. Ya, setia hingga hujung nyawa. Macam nama drama kan. Okay, so kat situ memang semua orang tahu lah. Memang semua tahulah. Ni memang tahu sebab bila dia kat sini je pun semua orang kenal dia. Macam semua budak pelik apa semua orang kenal dia ni kan. Dia daripada kecil dia kat sini kan. Dia macam dia ingat staff sini tapi dia belajar kat sana. Ni scam jenis apa budak ni kan. Okay, itu sekolah IBT. Kemudian cakap pasal makin dewasa makin susah kan. So ada ke senaman vokal khas yang dipraktikan untuk siasa menjaga kualiti ke? Tak payah datang-datang Abang Zaki marah sikit, Abang Haji Kak Ais marah sikit dapat dah tune tu. Kan memang ada. Saya memang kat rumah depan cermin berlatih betul yeah. Ada senaman khas. Sheila tak ada. Tak ada. Sama. Tak ada. Tak ada senaman. Tak ada. Bukan kalau senaman lain pun tak buat juga. Tak ada. Senaman lain tak buat macam Dia siapa ni? Okay, so nak pasal senaman pun senaman vokal ni stamina. Sama je kan. Senaman tambahan pun tak ada. Memang tak ada senaman langsung. Memang naturally dah semua kan. Senang lah. Bakat semula jadi orang kata. Ya, betul. Okay, sebab belajar di IPT, di sekolah, aku bila keluar pun ada orang yang kenal. So ada peminat tersendiri. So macam mana anda handle peminat tu? Saya dulu. Ya, sila. Sebab Sheila anggap semua peminat yang minat Sheila adalah peminat Upin Ipin. So apa je Sheila buat, Sheila akan ingat Upin Ipin. Berkaitan dengan Upin Ipin. Apa je Sheila buat mesti sebagai Upin Ipin. Sheila, itu cara Sheila handle peminat lah. Jawapan selamat betul. Bukan. Memang betul macam tu. Ija ada? Ija tak ada. Ija macam tadi, Ija betul-betul di sebalik takbir. Takbir je. Takbir. Takbir tu yang raya. Okay. Saya sama je lebih kurang dengan Sheila. Korang ada grup WhatsApp ke? Kita nak kat bawah je. Pada jawab macam ni. Sheila apa jawapan? Jadi memang lebih kurang sama je. Mungkin jawapan panjang-panjang sikit. Modal tak banyak ni. Okay, sesi rakaman. Kita ada sesi rakaman yang biasa kat studio lah. Memanglah dengan coach ataupun yang orang yang ajar tu. Faris dengan Acila mungkin dia ada sesi live interview. So tak ingat tak pertama kali kena interview dengan mungkin DJ radio ke TV ke perasaan tu. Ingat. Masih ingat lagi. Ya, cuba ingat. Ingat dia panjang 2 harakat. Ingat sebab saya macam bukanlah seorang yang sangat reti menyusun ayat tau kalau interview. Jadi every time dia ambil tu saya kena retake banyak kali. Sampai kadang rasa malu dah. Macam kata pelakon suara patutnya lancar kan? Tapi tidak. Dia macam retake lagi. Maksudnya kena ayat dulu. Maksudnya first interview tu masa umur 10 tahun jugalah. Masa umur 10 tahun. Ingat ke siapa yang interview tu? Rasanya masa carnival. Masa carnival. Kita kan selalu buat carnival besar dulu. So ada salah satu saya tak ingat actual punya ni, tapi ada interview lah. Okay. Sheila? Sheila tak ingat first time Sheila interview, tapi masa tu Sheila umur 11 tahun mungkin. Awal tahun? tahun? 11 tahun macam tu. Sheila tak berapa ingat sebab lama sangat time tu dekat Media Prima tak silap Sheila lah masa tu. So pertama kali Sheila interview tu Sheila memang nervous sebab macam Sheila cakap masa dulu Sheila memang jenis tak confident. Cakap pun tak reti. Sebab tu Sheila setuju untuk buat jadi voice actor sebab benda tu tak ada depan kamera. Sheila cakap selamat, tak payah nak pergi interview. Sekali kena pergi juga interview. Bukan sekali je. Banyak kali. So memang nervous lah, tapi Sheila cubalah practice untuk cakap dengan lebih baik lah. Macam Faris cakap, susun ayat tu lebih betul, lebih teratur kan, supaya lancar lah percakapan kita tu. Itu masa kecil kan, bila dah besar ni ada yang ingat paling latest kali kena interview ada ke? Dengan Astro ada. Dengan Astro masa raya tu Masa raya hari tu, betul. Dia suruh buat ucapan raya je. Ucapan raya dan soalan-soalan macam kita tadi berapa lama buat, macam mana, apa beza Upin dengan Ipin.
itulah dia. Dah senang lah kan. Sama lah ya. Padi sama juga senang lah. Sama. Masih struggle juga lagi. Masih struggle sebenarnya. lah. Masa Dia macam nampak kamera je nervous. Oh ya? Sama sekarang nampak kamera je nervous. Jangan. Okay, Ija memang tak pernah ada yang interview lah sebab tak ada orang kenal kan. Tak ada. Selamat lah. Jadi sebenarnya kira selamat ke atau kira kalau boleh nak juga orang interview nak tahu kat saya. Kira selamat. Oh, harap lebih selamat lah. Selamat lah sebab tak payah susayat. Okay. Selamat. Okay, yang tu interview kan. Itu biasanya kita dekat dalam negara. Kita pernah pergi luar negara. Betul. Mana Indonesia lah kan. So kat Indonesia ada kena interview dengan Indonesia. Orang Ada Indonesia. sebab masuk dekat dia punya TV station juga. MNC TV. MNC Bestnya. TV, betul. Jadi soalannya kira-kira bagaimana? Soalan dia masa tu memang nampaklah saya punya nervous tu dengan kamera ni kan. Memang nampak saya berpeluh-peluh. Nampak nervous sebab tak pernah dekat luar negara punya ni interview. Jadi masa interview tu memang nervous, jadi saya pun tak ingat lah saya cakap teratur betul ke tidak. Kadang saya jawab pendek-pendek lah, selamat. Dia tak boleh panjang. Faham tak dia orang cakap? Boleh faham bahasa Indonesia. Boleh faham lah sebab bahasa diorang kan lebih kurang. Sekarang so diorang boleh pun guna bahasa yang lebih simple lah macam tu. Oh. So sekarang boleh faham berapa bahasa? Saya boleh faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Indonesia, Korean sikit-sikit. Ya. Salah dia. Sheila Indonesia pun pernah juga kan, banyak kali pergi kan. Alhamdulillah rezeki. Sheila ada pergi untuk interview dan juga Sheila pergi untuk buat persembahan. Ya, buat persembahan. Abang ingat buat persembahan tu di atas pentas. Betul. A few sebab Sheila mostly lagu-lagu yang Upin Ipin Sheila nyanyi. Sheila kena buat persembahan lah sebab Indonesia memang sangat-sangat peminat Upin Ipin sampai lagu tu pun diorang hafal actually sebenarnya. Diorang memang hafal lagu Upin Ipin tu semua. So bila Sheila buat persembahan tu kan kadang diorang sing along sekali. So Sheila memang ngefans sekali. Ngefans sekali. Betul. Okay, nak selit. Masa Ija pergi Indonesia pun ada Ija kan jalan kan, and then like ada orang yang tegur lah, dari mana ni? Cakap, dari mana gitu kan. Ya benar ni. Lepas tu Ija cakap lah dari Malaysia. Lepas tu dia, oh iya negara Upin Ipin itu. Macam tu. Bunyi Indonesia betul lah. Itu tu. Dia masuk tengok cerita ni sinetron dulu masa kecil-kecil. Betul? Cikgu. Boleh zoom sikit tak boleh? So So Ija terus buat demo suara masa tu? tak, Ija dalam hati yang tengah cakap ni pelakon suara Upin Ipin. Dalam hati je lah kan. Kan kalau ni nanti Konflik pula nanti. Konflik So pula. masa itu pergi berjalan dengan family sendiri. Ya, So abang aku juga bila abang pergi yang sendiri bukan ada company ni biasa pergi Indonesia, tak pernah pergi sendiri, tak mampu. So bila pergi tu memang ada cerita, bila tanya di Malaysia je Upin Ipin, Malaysia je Upin Ipin. So bila jumpa kawan pun dia cerita dia pergi Indonesia, cerita Upin Ipin kan. Masa tu banggalah kerja dia Kopak Production tak sia-sia kerja kan. Okay. Dia bangga macam mana lah? Dekat mana? Tak tahulah. Okay, boleh. Okay, tu sesi luar negara. Ada selain daripada Indonesia, pernah pergi tempat lain ke? Sheila pernah pergi Singapore. Singapore biasa, okay, kita pergi Singapore lagi. Singapore sebab samalah ada Persembahan sebab mana lagi? Siapa je lah, Indonesia dan Singapore. Brunei mana pergi Brunei? Brunei belum lagi. Belum lagi. InsyaAllah kan. Mana tahu. Akan datang. Actually dia memang famous kat tahu. sana. Dia ada satu peristiwa bila Upin Ipin masuk Upin Ipin datang sana mendarat, dia kena culik pergi ke istana Brunei tu dulu. Itu peristiwa bersejarah lah masa tu. Tapi tak ada pelakon suara masa tu semua tak ada. Tak ada. Abang pun tak pernah pergi Brunei. Tak ada orang tanya kan? Tak apa abang tahu dia macam cuma nak tekan abang tengok. Tengok button tu tak ada apa tekan kat situ. Okey, kita ada sesi luar negara, kemudian kita tanya soalan kontroversi sikit. Macam mana kontroversi sikit? Pernah tak dapat tawaran berlakon? Sebab orang tahu kita ada bakat di sebalik tabir. Mungkin orang nak cuba juga kan. Oh dia ni orang buat suara Upin Ipin, mungkin dia boleh berlakon. Jadi kita tanya dia, pernah dapat tawaran berlakon? Ataupun memang saya pernah berlakon? Saya biasa berlakon sebenarnya. Hidup ni adalah satu lakonan. Lakon kat sekolah. Sheila, Alhamdulillah Sheila rasa ada, tapi Sheila tak buat sebab Sheila memang fokus untuk Upin Ipin lah. Sheila buat sebab Haris? banyak dah. Tiada. Tiada? Tiada. Ya ke tiada? Tiada. Kita take YouTube sekejap.
Ada yang under LC Film juga. Ada LC Film. Berlakon dalam LC Film. Berlakon dengan LC Film. Kenapa boleh terpilih tu? Macam mana? Ya Allah, tak sangka lah. Saya pun tidak pastilah macam mana, tapi saya ada kat dalam tu. Ada dalam tu. Ada dalam. So buat suara Ihsan ke dalam tu? Tidak. Saya Watak apa masa tu? Watak Aris nama dia. Aris. Nama Aris. Oh, penyanyi lah tu. Tidak. Dia merupakan adik Nurul. Tajuk ceritanya Zaki dan Nurul. Macam pernah aku dengar tajuk cerita ni semua. Macam dekat-dekat je. So Nurul dengan siapa? Nurul dengan Zaki. Lagi macam dekat sangat lah. Dekat sangat. Pernah tengok cerita tu Zaki dan Macam Nurul. pernah dengar. Macam pernah dengar kan? Cerita apa sebenarnya ni kan? Itulah tu. So susah ke berlakon? Apa beza berlakon dengan buat suara untuk Ihsan? Saya rasa memang berlakon lagi susah lah. Kenapa? Sebab nampak senang je action. Dengan kamera kan. So kita pula masa kita berlakon tu bukan kita seorang je, ada melibatkan pelakon-pelakon lain juga. Jadi setiap gestures kita gerak tu bila time diorang bercakap, kita kena ada buat something juga. Macam tak boleh kaku. Kalau tak nanti memang nampak betul. Nampak betul. Nampak betul dekat dalam kamera tu lah. Betapa kakunya saya. Kalau buat suara dia biasanya dia muka macam ni pun happy tidak. lah. Betul tak? Pelakon suara pun memang kena menghayati. Kena menghayati. Tapi tak ada kamera. Boleh buat ni kan banyak kali. So kalau ada kamera dia jadi berpeluh lah. Dia jadi macam jangan. Okay, itu sesi lakonan kan. Sebab kita nampak lakonan macam senang tapi susah agak kan. Kadang okay, benda sama je kan. Hai, apa khabar? Tapi dia nak ambil sampai 5 je. Apa khabar sini, apa khabar sini, apa khabar. Betul lah, berlakon memang susah lah. Buat suara senang dari kan. kuanti dia. Buat suara sambil duduk pun boleh kan. Tapi dengan Abang Zaki tak dapat dah sesi duduk tu kan. Tapi ada tapi. Tapi pelakon suara pun susah juga. Betul. Sebab satu ayat tu kena banyak take. Ya macam abang cakap tadi lah, walaupun satu ayat dia satu kan, tapi kena lengkut yang betul. Lengkut betul. Nak dapatkan satu ayat yang betul-betul macam Itulah pada Sheila macam mungkin untuk kalau pelakon suara bila nak menghayati, macam orang cakap menghayati tu, kita kena macam pretend yang kita ada dekat situ. Tapi kalau berlakon, dia orang memang ada dekat set tu. Dia orang kena interact dengan orang-orang, susah dia lain lah. Sebab kalau buat suara katakan tengah berlari kan, so dia berdiri berlari kan. Tapi kalau lakonan kalau berlari Betul-betul lari. Cepat sikit lari cepat. lepas tu kena lari balik kalau tak ni. Larian tu tak Kena retake lagi. Ya, retake tu sampai 10 kali dah tak jadi dah. Okey. Betul, masing-masing ada dia punya kesusahan memang tu. Betul. Saya setuju. Itu tawaran berlakon. Macam mana dengan tawaran yang lain? Kita tengok sini kita ada pernah interview jadi DJ radio ke dekat pasaraya. Pasaraya Dia pasaraya tak ada, at least kat sekolah kot sebab orang tahu aku kat suara. Boleh tak jadi MC untuk sekolah punya ni? Pernah jadi MC? Tawaran tu ada tapi Sheila tak ambil juga. Sheila tolak. Apa ilmu boleh tolak? Jangan malu. Saya pun malu sebenarnya. Nampak memang jadi pelakon suara kita sentiasa bercakap, tapi Sheila nak jadi host, nak jadi pelakon ke, nak jadi DJ radio ke, bukan benda yang senang kan. Kita masing-masing kena belajar lah. Kalau nak jadi sesuatu tu kita kena study. Kalau nak jadi host kita kena ingat skrip, and then baru cakap ke depan kamera kita kena cakap. So kita tak boleh tengok dah skrip semua kan. Ya betul. So kalau pelakon suara kita still boleh lagi, tak payah hafal skrip. Boleh baca. Lepas tu kita berlakon di hadapan mic. Ya betul. Mic. Betul. Ada pernah tawaran jadi macam DJ. Ija Pernah. DJ tak lah. DJ tak pernah. DJ tak pernah. MC pernah. MC mana tu? MC untuk Carnival Upin lagi. Kan ibu macam kenapa bawa macam terkejut ni kan? Padahal kena paksa. Ada kat sana kan? Apa yang paksa masa tu kan? Apa yang tinggalkan korang berdua masa tu kan? Ya Korang lah. betul. Apalah buat Lupa ke? Abang orang Melayu biasalah. Lain mudah lupa. Melayu dah lupa. Dengan Faris sekali. So kita orang berdua memang pernah jadi MC untuk Carnival. Macam Ija pernah jadi MC Carnival Pipin. MC Ija jadi banyak cakap and tak malu. Okay, tak apa, betul. Beramah lah kiranya, beramah. So kat sekolah pernah kot jadi MC ataupun apa orang panggil yang kat belakang takbir tu cakap. Belakang takbir tu azan. Ya Allah. Belakang takbir kan. Macam okay, nama ni.
mempersembahkan macam tu lah. Pengumuman. Pengumuman. Sila alihkan kereta yang sekian-sekian. Lepas tu jadi MC. Tu je lah pengalaman. Bila paling latest jadi MC ni? Tahun ini. Kat mana tu? Dekat Grand Hyatt. UPP yang Kampung in the City tu. Yeah, sekarang masih ada lagi sampai bulan 7. Masih lagi sampai bulan 7 bulan 8. Okey. So dengan siapa jadi MC tu? Sometimes dengan abang Ainul. Ya ke? Saya pun lupa biasalah. Makan apa semalam pun lupa kan jadi MC kan. Abang Ainul banyak sangat job sampai lupa benda satu. Apa banyak job Job. Alhamdulillah. Ni job ke berapa hari ni? Apa soalan kau? Siapa jadi anchor kat sini ni? Okey, Fadi tadi ada nak cerita pasal yang pernah apa MC. Ada masa sekolah dulu memang selalu cikgu-cikgu dia dah tahu saya Ihsan. Jadi cikgu-cikgu ni expect saya ni jenis banyak bercakap dah. Jadi memang diorang terus inilah suruh saya MC. Jadi saya pun alihkan kereta untuk alihkan kereta. tidak MC. So kadang pagi-pagi dekat perhimpunan kalau ada majlis saya akan inilah. So tak tarik bendera lah masa tu. Tak ada. Tak ada bendera orang lain. Saya di belakang podium tu. So masa sekolah semua pernah jadi juru bercakap? Tak pernah lah. Tak pernah. Pernah. Ija pernah kot. Ija tak ingat tapi sebab Ija rasa Ija pernah sebab Ija kan memang jadi banyak cakap. Sampai tak ingat lah pernah ke tak pernah. Moderator je lah pernah. Moderator? Moderator? Kat mana tu? Kat mana tu? Untuk universiti je lah ada buat macam ni juga sharing session apa semua. Sesi podcast juga ke? Dia online lah. Online. Tapi kan tengah pandemik kan. Untunglah so pandemik semua ni. kita ada online punya event kan. Sejumpa daripada industri art industry semua. Time tu Sheila jadi moderator lah. Apa tajuk bahasa tu? Tajuk tu student dan alumni something sebab itu untuk university punya kan, so kita jemput alumni daripada university untuk sharing session diorang, pengalaman diorang bekerja, semua tu lah. So senang je lah sebab juga online je kan. Online. Kurang nervous. Ya betul, korang nervous. Okay, itu ya kalau ada tawaran-tawaran kan. Biasalah bila orang ingat kita banyak bercakap, orang ingat kita boleh buat macam-macam kan. Tapi realitinya kita ni pemalu. Betul. Abang pemalu. Malu. Betul. Kalau tak percaya kan? Kalau tak percaya, tanya abang. Tanya abang. Okay, sesi carnival lah. Tambah apa, semua dah cerita kan masa carnival, laku suara. Dia dah jadi MC, naik atas pentas tu suruh buat suara kan. Betul. Ingat tak pertama kali buat sesi carnival tu sebagai pelakon suara tu? Ingat. Kat mana tu? Kat mana? Kat mana Faris? Saya tak ingat dekat mana. Sebab dah lama sangat. Sebab dah lama sangat. Sebab kecil, ingat pertama kali punya carnival kita buat dekat Shah Alam sini. Dekat mana tu? kat situ. Situ. Betul lah situ Yelah kat kot. situ lah tu. Menyesal pula aku sebut benda ni tu, aku tak ingat. Tapi yang kedua dekat Perak. Jauh. Yang kedua kat Perak. Ingat Perak tu semua orang kena pergi kan. Semua orang naik betul. pentas. Ija tak? Ija, masa tu Ija Ija masih belum belum lagi. lagi. Sebab masa tu 2011 macam tu, bawa ujung-ujung macam tu kan. Masa tu Ija kecil lagi. Kecil sangat. Sampai nak membaca mengeja pun maybe tergagap-gagap lagi. Ya betul. Selain pada bakat di sebalik tabir sebagai pelakon suara, ada tak bakat lain yang tersembunyi? Ada tersembunyi. Mana tahu pandai melukis ke? Nyanyi. Saya pandai tak buat apa-apa. Ini bakat. Itu sebenarnya bakat saya Satu juga. bakat juga kan. Tak boleh tiru? Tak boleh tiru. Itu bakat abang tu. Okay. Apa bakat lain yang ada selain pada buat suara sebagai pelakon suara? Bakat. Nak cerita bakat saya rasa macam tak ada pun. Janganlah segan-segan. Betul, saya tak ada bakat. Saya biasa je. Biasa je. Betul. Model? Bakatnya? Model mungkin. Pandai profession mungkin. Pandai berfikir. Itu bakat ke? Bakat lah kan? Mungkin lah. Boleh lah. Pandai menukar colour rambut macam maybe. Buat sendiri. Betul ke buat sendiri tu? Buat sendiri. Ya, boleh buat rambut abang? Boleh. Actually abang sebenarnya rambut warna rambut ni. Nampak tak? Nampak cantik. Warna apa? Warna hitam. Betul, abang warna warna hitam sebab asalnya bukan hitam lah. Blonde ke? Yes, of course. Yeah, amazing. Apa bukan orang Malaysia ke? Apa bukan orang Melayu? Oh, really? Actually, Ada mix lah? I'm from London. Patut lah. You wanna see my picture of London? Okay, tak payahlah. Kita ada, okay. Kita teruskan lagi dengan sesi ni. Okay, Ija, ada bakat lain selain daripada pelakon suara? Ija actually Penyanyi? nak jadi pelakon. Jadi pelakon. Tapi belum ada rezeki. So kalau nak jadi pelakon tu, watak apa yang kalau boleh nak jadi tu? Itu kisah. Tak kisah? Watak yang Okay, kita cerita pasal, kita buat sesi uji bakat sikit. So pelakon tu pasal perempuan yang merampas laki orang lain. Okay. Okay. Antagonis lah.
Antagonis. Oh, itu istilah dia antagonis. Entah, Antagonis. kan Antagonis. kan. Oh, dia. Kalau protagonis? Eh, Dia tak ada. Oh, tak ada. tak lupa Dia antagonis lawan dia apa? Betul lah, betul. Protagonis ke? Tak tahulah. Saya. Okey, tak apa. Antagonis je tahu. Tahu tak apa, nanti kita cut benda ni semua. Okey, cuba kita tahu mungkin ada bakat lain lakonan seorang wanita yang Nervous lah. Nervous? Memang. Abang memang ada aura sebagai seorang director. Macam uji bakat dulu Okay. Benda ni memang kita dah selalu lah. Kita memang buat filem ni memang siasa. Memang ada. Anda sedar? Okay, action! Oh tak, antagonis dia. Betul. Tu tu. Nampak lelaki orang Abang kena lah join. Abang kena join. Abang kena join. Abang kena join. Abang jadi watak laki Abang dia. ada bakat. Ada. Tajuk apa ni? Kita cungkil hari ni. Cungkil hari ni. Abang Ainu start dulu dengan skrip Abang Ainu. Okey, nak Baru tengok Ijaz drama sama apa cerita. ni ya. Okey. Bakat sebagai lelaki yang Ija. Ija watak jahat watak jahat. Abang lelaki yang lupa diri tu kan. Betul. Tak biasalah tengok cerita macam tu. Jadi buat ni boy darat. Buaya darat? Abang jadi Tak tak tak. Ayah, abang buaya laut. Lelaki sebagai lelaki dia dah kahwin, ada isteri Apa pertama. kata- And then saya ni macam Wah, dia buat cerita. Ija yang curang dengan Abang Ainu. baru Baru betul. Baru relate. okay. So, curang. so inilah yang Dia inilah. husband lah. Ya, ni husband. Yang ni lah yang kalau ni. curang. So, korang gaduh dorang lah. Okay. Fight. So, sebagai apa? Saya dapat buat. Oh tak, saya batu kat tepi. Okay. Saya batu. Kalau batu sebelah sini ya. Okay. 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 Gaduh-gaduh. Ija gaduh. Abang Ainu start dulu. Abang yang start dulu. Okay. Kita abaikan lah benda. Susah pula kan. Nervous Tak, dia kalau nervous. macam ni dia macam tiba. Tapi tak apa macam Ija jahat kan? Ya jahat. Sheila isteri Abang Ainu. Okay. I tak kira. I nak juga lelaki you. Dia kawan sekolah rendah I dulu tau. You baru kenal dengan dia. I dah kenal dia daripada sekolah lagi. Kenapa you yang boleh kahwin dengan dia? I yang beri dia kejar dia dulu. Hebat. Bakat sama ada. Itu seram kat sini. Jadi batu pun takut. Jadi batu takut. Jadi batu pun takut. Nampak tadi batu cuba lari tadi. nampak tadi saya nak ke batu tepi jadi lah. siapa lari dengan dia kan. Okey, Ashila, okey, ada bakat lain? Nyanyi. Mungkin nyanyi je sebab Okay, betul. lagu Pipin pun Sheila yang nyanyi. Dan Alhamdulillah Sheila pun ada juga buat cover sikit. Ada cover. Mana? Dekat mana? Kita tak pernah tengok cover ni. Kat mana? Sheila pun pandai tulis lagu kan. Talented lagu. orangnya. Kebetulan abang komposer. Abang memang boleh tulis dia lagu ke lirik? Dia tulis lirik ke lagu? Lirik. Lirik dan buat lagu. Dia buat lagu. So Sheila pandai main Self-made. gitar. Sheila buat lagu pakai gitar. Sebab Sheila pun boleh main gitar, boleh main Wow. piano. Banyak Wow. lah bakat. Bakat je. Bakat-bakat Hebat. rendah. So melukis boleh melukis? Kurang Sheila, lah. Kurang lah. Tapi boleh sebab Sheila pun sekarang dalam graphic designer. So Sheila memang buat bahagian yang lukis-lukis tapi more to digital side. Mau digital So Sheila memang dilahirkan sebagai anak seni. Ya, betul. Ya semua sama ni seni, ni Tu seni, seni. yang ni batu tadi apa? Saya batu tadi. Celi macam nak jadi batu tadi? Saya stay je. Stay je? Stay je. Yang penting payment dapat lah. Okay. Siapa ni dia? Saya siapa? Okay, itu cerita pasal bakat. Mungkin ada hobi yang lain. Tadi mungkin yang buat lagu tadi buat lagu. Betul. Memang Sheila sebenarnya memang dibesarkan dengan muzik, main instrumen semua. So Sheila memang itulah hobi Sheila. Kalau ada masa lapang Sheila memang buat main muzik. Jadi siapa penyanyi kegemaran? Penyanyi kegemaran. Yubi. Okay, betul. Itu sebab lah. Abang tak minat dia. Okay. Siapa idola dalam untuk menyanyi ni? Kalau lokal ke? Kalau lokal ke atau tiruan ni saya tak pasti. Kalau lokal. Kalau lokal sebenarnya ramai juga Sheila minat penyanyi lokal. Sheila suka, okay. First kali Sheila memang suka lagu lama-lama. So Sheila memang selalu dengan lagu P. Ramlee. Itu memang legend. Sheila memang suka lagu lama-lama. And then kalau modern sikit Sheila suka Yuna. Dan juga Hujan. Sheila lebih kepada lagu yang slow Indie. sikit. Indie. Tak heavy sangat. Macam tu. Mereka pun ada bakat juga kan. Cuma mereka bukan di sebalik tabir lah. Diorang di hadapan tabir. Betul. Dia dapat tabir. Apa macam tabir depan. live kan. Live.
Okay. Tu hobi. Selain ada hobi lain yang bercucuk tanam ke, mengembala lembu ke? Tak adalah pula. Tak ada. Faris? Saya hobi melalaikan. Saya suka main game. Maksudnya hobi melalaikan. Orang lain rancang lah. Orang lain rancang. Betul, orang lain rancang. Kita yang lalai. So main game lah. Game apa main tu? Saya main game di PC. Jangan cakap SIM. Bukan. Apa main SIM tu? Itu memang apa benda main SIM ni kan? Lagi satu saya suka juga angkat-angkat gambar. Fotografi. Angkat gambar. Angkat gambar tu. Saya angkat gambar tu, bawa jalan. Jadi minat fotografi lah, ambil gambar jugalah. So gunakan kamera apa? Saya sekarang senang, phone pun memang dah boleh ni kan. Pakai saya phone banyak je? Ya, tapi saya ada juga kamera digital. Wow. Cuma kamera digital tu saya bawa macam ada occasion dia lah, tak ada lah selalu. Okay, kalau kata ambil gambar tu kan, apa kesukaan jenis gambar yang ambil? Dekat street photo ke, ambil gambar bangunan ke? Street photography saya suka juga, dengan lagi satu gambar pemandangan lah, scenery. Gambar batu lah. Gambar batu, betul. Gambar batu. Gambar saya lah, gambar batu. Itu bakat lah tu. Bakar. Itu bakar tapi tak sebut tadi, kita tukar tajuk lah ni tau. Maaflah, malu. Ada hobi-hobi lain? Hobi. Selain pada bercakap je. Ija kan, hobi tak tahulah. Tapi hobi Ija berjalan. Berjalan? Ni tengah duduk. Saya suka merangkak. Tengah merangkak. Hobi saya lain. Suka berguling. Berguling. Saya berguling. Hobi saya suka berjalan. So Jalan. kalau saya rasa macam saya cuti satu Ahad tu kan, dia memang tak ada duduk rumah, jalan. Jalan ke mana tu? Dalam rumah. Balik dalam rumah tapi berjalan dalam rumah. Travel lah macam, pergilah somewhere. So kat mana yang kalau lokal ni kan suka travel ke mana? Okay, Ija suka Terus pulau. berubah tu dia pergi. Suka pulau. Ija suka pulau. Saya akan Pulau Pandan. Bukan. Okey bukan. Pulau Pandan jauh ke tengah. Tengah mana? Itu pantun kan? Betul, Itu gunung syair actually, itu syair. Oh syair. Tak tu pantun betul saja. Okey, pulau apa sudah pergi tu? Tak banyak pun sebenarnya sebab baru nak membesar kan. Faham. Okey. So Pulau Tioman dah 3 kali pergi. Kenapa Tapi bertiuman sampai 3 kali? Sebab Suka. suka. And berlainan dia Pulau Tioman ni dia pulau, dia banyak kampung. So pulau tu bukan pergi kampung yang sama. Ija pergi 2 kampung, 2 kali dekat Kampung Salang and 1 kali dekat Kampung Mukut. Macam cakap So, kau 3 pandan kali. tadi kan, nasib baik dia dekat pandan. Best tau. So itulah Ija memang suka macam Tu yang nature. pulau lokal lah. Kalau yang luar negara pernah pergi? Pernah. Pernah? Laju jawab. Tak habis soalan tadi. Dia potong daripada 0.39 saat tadi. Phuket je lah. Phuket? Phuket dekat Thailand. tahu saja. Dekat mana? Sawadiha. Nana nak ada. Buat apa kat sana? So maksudnya suka berjalan lah, hobi tu kan. Suka berjalan dekat tempat macam tu je lah, pulau-pulau. Kalau bandar je tak suka lah. So kalau masa pergi travel-travel tu dia lah kan. So tak ada buat suara apa semua kan. Oh tak ada. Dia kalau macam tu, kalau pergi buat story macam tiba. Orang tak tanya kan, takkan nak buat. Dekat tengah-tengah pulau, dia ke pantai. Saya Upin. Cakap kat ikan-ikan tu kan. Dengan penyu-penyu tu kan. Hai saya Upin. Masa snorkeling tu kan. Okay. So tadi suka buat muzik, main gitar, travel, ambil gambar. Hobi abang Ainu apa? Betul. Tanya-tanya Asyik kita tanya orang kita ni. orang je. Hobi abang banyak. Wah, banyak. Salah satunya? Tak apalah, nanti orang marah pula kita cerita pasal abang ni kan. Jadi abang cerita jugalah, abang ada hobi. Hobi apa? Hobi abang macam Sheila suka dengar muzik lama-lama. Abang suka dengar juga. Abang harap satu hari nanti abang boleh dengar lagu daripada Piring Hitam tu. Apa nama dia tu? Vinyl. Betul. Vinyl tu bukan yang lantai punya tu. Vinyl lah betul lah. So dia ada dia punya mesin dia tu lah. Kita harap kita bangun pagi, play lagu, Wah, pasal. buat kopi. Buat kopi. Abang pandai buat kopi. Macam mahal. Abang ada mesin ni. Oh, macam tu. Masa dekat kedai mamak tu ke? Yang tu Tarik. lain. Oh itu bukan. Yang tu lain, yang tu dia tu kita nak tangkap kuda. So abang suka buat kopi juga. Lagi Talented jugalah Mainu ni sebenarnya. talented sangat. Siapa ni? Buat kopi. Abang juga suka bersukan. Abang ada gambar main bola nak tengok? Tak apalah, Tak simpan apa. dulu. Simpan nanti. Okey, bersukan lah. Abang suka bersukan. bersukan lah. So itulah abang sentiasa slim. Oh betul-betul daripada dulu memang macam ni je Betul, barang. ada orang perasan. Ya Allah. Sorry gitu. Tidak. Sesi lain sebab Ihsan memang dulu macam ni kita tahu.
Kalau dulu dia macam ni, sekarang sikit je, beza sikit je lah. Dia memang bawa karakter tu sampai keluar. Saya menghayati watak Ihsan tu. Ihsan macam tu kena kekalkan. Apa cita-cita Ihsan sebenarnya? Cita-cita Ihsan jadi tukang masak. Tukang masak. So paling ultimate dalam episod cerita Pipin tu, dia jumpa siapa? Chef Wan. Chef Wan. Yeah. Apa Faris cita-cita? sendiri nak jadi Tak, cita-cita saya lain. Okey, apa cita-cita anda? Tanya. Sebab bakat dia adalah buat suara Ihsan, mewakili seorang pelakon suara lelaki. Jadi apa cita-cita anda? Cita-cita Sekarang sebenar. umur 21. 21. Cita saya dulu. Dulu ni masuk umur berapa? Masuk umur dalam sekolah rendah. Sekolah rendah. Masuk sekolah rendah. So, Saya jadi untuk ambil dentistry. Jadi doktor gigi. Doktor gigi. Okey, doktor gigi. So bila dah Tapi umur sekarang 20. dah menyimpang. Ha. Saya ambil course lain, so mungkin saya macam nak kerja dekat dalam ni lah, advertising punya company. Advertising company. Macam new media lah. Macam tu lah. Yes, betul. Macam Abang lain. lain. Abang IT. Kerja abang senang je. Kerja abang tipu. Komputer memang virus. Orang akan percaya. Orang akan percaya. Lepas buat muka serius sikit Buat kan. bersila. Kita kalau nak bagi orang percaya, dah kita tahu apa benda ni. kita kena besarkan mata kita. Virus. Tapi ni Abang Ainul dah kantai kan? Tak apa. Diorang akan percaya juga. Diorang tak boleh buat apa benda macam ni. Memang betul lah. Betul lah. Cita-cita. Betul nak cakap macam ni. Cita-cita. Kalau sekarang ni Sheila pun memang Okey, kita tanya yang masa kecil dulu. Cita-cita apa? memang lain betul. Ah. Memang lain betul. Kalau dulu Sheila memang nak jadi arkitek. Arkitek? Ya, arkitek. So, Sheila Arkitek memang nak maksudnya buat orang architecture. yang design bangunan lah. Design Lukis-lukis. bangunan. Okey. Sebab Sheila pun memang masa sekolah pun Sheila ambil aliran yang tu, lukisan teknik. Lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan, Abang betul. tiada dulu lukisan kejuruteraan. Abang Hafiz semua masa sekolah dia memang sekolah. Tapi ending tak tahu kerja sini pula. Itulah sebab macam dulu nak jadi arkitek. Lepas tu sekarang ni Sheila more to graphic designer lah. More graphic designer. Yeah. So kalau buat grafik tu suka buat grafik apa sebenarnya? Dia ada style nama style dia kan? Sebenarnya Sheila try macam-macam. Macam-macam. Favorite dia apa favorite? Tak ada. Cita-cita tu sekarang dah jadi designer. Okey. Cita-cita masa kecil dulu. Bila kita tanya cita-cita apa? Cita-cita tu apa cikgu? Alah cita-cita macam bomba, polis, tentera. Nak jadi apa? Nak jadi bomba lah. Dia pilih pada tiga tu. Sebab abang ingat abang jawab benda tu. Kalau tengok buku report card tu cita-cita apa? Bomba, tentera. Sekarang jadi virus. Okay, Ija, cita-cita Ija masa kecil Ija nak jadi pramugari. Pramugari. Siap beli kan masa sekolah rendah kita bawa yang yang beg tarik tu kan. Beg tersingkir tu, beg untuk tersingkir tu. Lepas tu pergi sekolah pun dengan gaya macam pramugari lah. Wah. Saya bawa gaya tu kan. Tapi itulah bila dah besar ni kan, tinggi, tak cukup ketinggian. Tak cukup ketinggian? Sebab nanti nak angkat beg masuk dekat atas letak lepas. Betul. So tak Padahal boleh je kan. Padahal beg yang tarik tu letak je lah bawah. Lepas tu pijak beg tu, angkat beg lain, masuk atas kan. betul. Benda kita buat dia. Boleh. Tapi tu macam mana kan bukan company saya. Saya tunggu apa ni lah Tuan Haji Muhyiddin buka satu company. Yang lain. Saya orang pertama pergi uji bakat. Tak ada, awak nombor 2. Tak ada uji bakat. Nombor pertama siapa? Abang. Abang Ainul. Okey. Mak baju abang ni sikit lagi ni. Dah nampak dah gaya tu pramugara. Pada anda semua, sila gunakan seat belt anda. Mungkin pernah berlatih? Pernah apa yang selalu pramugara sebut tu? Selamat datang ke tu kot. Announcement. Sila pakai tali pinggang lidah anda kerana kami akan mendarat dengan penuh dahsyat. Itu cita-cita. Kita dah sampai ke hujung dah sebenarnya ni. Sebab tengok sini dah 54 minit 24 saat dah. Kalau ikut kuota kan memang dah sejam kan. Berjaya lah abang cakap. Alhamdulillah. Apa benda kita sembang ni berjaya lah kita sejam ni kan. Bukan senang nak sampai sejam ni. Jauh pula. Bukan senang nak sampai sejam ni. Betul. Ya betul. Tapi kita buat kesimpulan lah. Kita ada 5 minit lagi kan untuk buat kesimpulan. Abang pernah dengar satu orang bercakap kan pasal dia suara dia sebalik tabi. Dia kata kalau lelaki lah kan, lelaki dia kalau dia nak guna sebagai iklan, biasanya iklan kan, kita akan gunakan suara bass. Lelaki lah, dia akan guna suara bass macam untuk memujuk. Suara bass tu macam mana?
suara bass macam ni. Oh macam tu. Selamat datang ke Leko Park Production. Bekerjalah dengan kami. Kami akan bayar anda lumayan. Macam tu. Keenakan dari Timur Tengah. Betul. Suara Bainu bukan. Macam sama? Macam sama. Itu bakat tersembunyi abang. Tapi ni. Tak ada buat tepi. Percaya saya tak ada buat tepi. Saya memang setia dengan Leko Park. Orang lainnya dia tinggalkan ni. Okay. Tapi dia kata kalau bergaduh dengan kasih ke dengan isteri ke kan, dia kata lelaki memang kena guna suara bass untuk memujuk. Itu memang dia punya skill dia kan. Sayang, abang bukan apa, abang cuma kahwin 2 je. Contoh. Faham. Bila aku dengar dia habis aku. So cuba okay, Faris boleh cuba untuk dengar suara bass. Macam mana tu? I'm gonna bass, gotta bass. Itu lagu. Itu lagu. Okay. Itu siapa? Megan Taylor. Okay, bagi ayat nak cakap apa tu? Ayat. Guna je apa-apa ayat dalam cerita pipi tapi guna suara bass. Bangun. Selamat. Apa buat suara sign ke? Sebab tak kita orang lelaki, so kita orang guna suara bass. Cuba nak suruh dengar suara. Susah lah. Iklan apa yang pernah dengar lah. Pernah dengar? Tapi dia akan berada di badan lama. Oh, tak pernah dengar. Nampak sangat tak tengok TV. Kau generasi apa kau dah ni? Saya tengok YouTube je. Biasanya macam itulah abang faham pasal suara kan. So dia ada kekuatan di sebalik suara. Sebab kadang kita orang guna sebagai iklan atau benda yang kalau pelakon suara kita nampak dengan expression muka dia. Macam kita buat kartun. Kartun tu dia orang animate kena gerakkan muka tapi nak sampaikan tu suara memainkan peranan dia. Jadi itu yang abang faham pasal suara dan bakat di sebalik tabir yang kita podcastkan hari ini adalah satu perkara yang menarik lah. Okay, Sheila ada apa-apa nak cakap untuk yang terakhir sebelum kita tutup sesi ni? Dari Sheila. Berkenaan dengan bakat di sebalik tabir, mungkin ada pesanan untuk mereka-mereka di luar sana. Janganlah terlalu malu, kerana malu mungkin anda akan terpilih menjadi pelakon suara. Mungkin ada yang nak disampaikan kepada mereka di luar sana. Mungkin kata-kata semangat, kata-kata pujian atau apa saja di malam ini pada macam DJ radio sikit. So, mulakan. Dari Sheila, kalau kawan-kawan kat luar sana memang nak cuba jadi pelakon suara ke ataupun bakat-bakat lain, sebenarnya buat je, jangan takut sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana. Dan kalau kita dah dapat peluang tu, kita jangan putus asa dengan peluang tu. Kalau kita gagal walaupun kita buat, lepas tu kita rasa macam kita buat tak jadi, kita jangan putus asa. Kita kena sentiasa improve diri kita. Gagal sekali tak mana gagal selamanya. Betul, jangan putus asa sebab kalau putus asa kita kena ikat balik. Asa tu ikat balik supaya dia tak putus, kita boleh teruskan. Betul lah, boleh apa Ijaz sikit. Boleh. Korang senyum je korang kata gua. Dia macam dah ada dah nak cakap apa dah. Okey, Ijaz, apa nak bagi tahu semua orang yang berada di luar sana tentang bakat yang anda miliki? Tak seperti bakat di sebalik tabir, mungkin benda lain untuk di-explore. Apa? Okey. Kalau tak ada idea, kita bagi Faris dulu. Bagi Faris dulu. Bagi Faris dulu. Faris banyak idea. Okay. Untuk yang kat luar sana yang rasa mungkin anda seorang yang ekspresif ataupun walaupun korang tak ekspresif mana pun, korang rasa nak cuba benda baru, korang boleh cuba try, put yourself out there. Sebab kadang kita tak tahu talent dalam diri kita ni macam boleh pergi jauh mana. So sementara kita macam dapat try tu, mungkin kita ada bakat dalam tu, kita boleh asah lagi. Asah lagi. Betul. Lebih meningkat, naik. Okay. Kena Ijaz sikit nanti kau marah ni. Ijaz dah ada dah. Okay, Ijaz dah nak cakap. Ijaz harap orang Malaysia support cerita kartun Upin dan Ipin, cerita animation industri apa ni? Industri animasi. Tanah air. Industri animasi Malaysia. Walaupun ni cerita more tu kanak-kanak tapi orang dewasa pun boleh cakap abang orang tua kan. Tak, nak cakap kita orang ni generasi boleh tengok. Support lah. Itu macam bukan pesanan, itu macam promosi. Promosi. Pesanan. Okey, boleh lah. Okey. Kepada macam saya kata ekspresi, dia kata guna ayat ekspresi. Di luar sana sentiasa jangan putus asa. Ija kata support. Sokong. Yang paling penting sokong lagi Upin Ipin. Betul, sokong Upin. Sebab kita abang kita yang paling real sekali lah kan. Talent tu bukan tak real tapi kita paling real lah. Tapi tepukan untuk Let's Go Park Production.
lama tepuk tu. Mana tu bonus boleh banyak tepuk nama ni kan. Faham. Okey, itu saja kita pada hari ini. Kita dah berjaya cukupkan kuota 1 jam. Dengan tajuk Bakat di Sebalik Tabir, podcast Lepak at Les Kopak Production. Terima kasih kepada Sheila Puteri kerana sudi meluangkan masa 1 jam bersama Abang Aino, Faris Daniel dan juga adik Nur Hafiza, panggil Ija kan. Jadi teruskan dengan apa korang buat. Semoga korang sentiasa berkhidmat ataupun menyumbangkan suara, bukan sumbang menyumbangkan memang power korang ni kepada Les Kopak supaya kita sentiasa terus maju. Okey, jom kita tinggalkan sesi podcast dia. Tak tahu macam dia tutup benda dia. Okey, yeah. Tak bunyi. Yeah.